Ini dia guys, kereta yang baru saja aku upgrade daripada Honda Civic TCP kepada BMW 330 Li. So basically ini adalah BMW 3 Series yang boleh dikatakan model paling penting sekali dan juga model paling famous sekali daripada BMW. So kalau kita nak bandingkan dengan dia punya adik-beradik, dia ada M3 Competition, and then dia ada M340i, lepas tu ada 330Li yang ni, 330i, 330e electric punya, and then 320i. So guys, kalau korang tahu lebih lanjut mengenai kereta baru aku ni, jom aku cerita lebih mengenai BMW 330Li. Let's go. Pertama sekali dari segi luaran kereta ni sendiri, korang boleh nampak lah sangat jelas yang kereta ni memang nampak very agresif, maskulin, berjiwa muda dan juga sangat-sangat garang kan. Kalau kita nak bandingkan dengan dia punya kompetitor macam Mercedes C-Class, aku rasa yang ni lebih nampak handsome, lebih nampak agresif rupa dia. Macam C-Class yang terbaru ni aku nampak rekat dia lebih kepada macam curvy, narrow ataupun lebih sopan sikit lah rekat dia. Tak nampak garang sangat dan macam uncle car pun ada kan. Tapi yang ni memang nampak kereta orang muda lah. So untuk kereta BMW ni aku boleh nampak lah yang dia punya design daripada yang awal-awal dulu sampai sekarang ataupun sepanjang 10 tahun ni rekaan BMW 3 Series memang tak banyak perubahan yang ketara sangat. So rekaan ni memang very identical. Kita boleh nampak DNA rekaan dia memang dia ambil dan juga tukar tu tak banyak sangat, tapi still ada perubahan yang ketara jugalah. Dari segi mata dia, dari segi lampu belakang apa semua, dan paling obvious adalah dari segi mata dan juga kidney grill dia tak banyak perubahan yang ketara. So that's why kalau tengok BMW daripada model yang sebelum-sebelumnya, kita still nampak very wow lagi untuk tahun ni. So tak nampak outdated sangat rekaan luaran dia. And kita boleh nampak lah yang BMW 3 Series punya rekaan sepanjang 10 tahun ni memang nampak still handsome lagi walaupun model dia model lama kan. Untuk BMW aku ni, aku dah tukar tau kidney grill dekat bahagian tengah tu. So yang ni tak besar sangat lah kidney grill dia berbanding dengan M3 Competition. M3 Competition tu memang besar gila kot dia punya kidney grill. Dan aku dah tukar warna kidney grill ni daripada chrome dekat dia punya keliling tu kepada warna piano black. So basically boleh je tukar macam kidney grill yang daripada M340i, tapi itu nak kena tukar ke aftermarket lah, harga dia dalam 300-400 macam tu. But this one aku dapat free daripada BMW dan that's why aku pakai yang original punya. Dan kat depan tu pun aku ada letak M Sport punya colour, 3 colour tu, merah, biru dan juga biru cair. So basically tak banyak lagi yang aku buat dekat kereta aku. Dan soon aku memang nak tambah macam PPF kat depan dan juga ceramic coating. BMW ni memang sangat-sangat terkenal dengan attention to details. So every bahagian yang dekat kereta ni banyak gila shape yang korang akan perasan. Dari segi dia punya tepi ni, depan bumper, and then dekat hood dia ni banyak gila dia punya garisan, punya shape, dia punya curvy design dia. So itu yang membuatkan BMW 3 Series ni sangat-sangat unik. Dan ini adalah M Sport package. So that's why korang boleh nampak dia punya looks tu nampak very sporty. But untuk model 330Li ni sayangnya tak ada fog lamp. So untuk 330i tak silap aku ada fog lamp, but this one tak ada fog lamp dan aku okey je benda tu, tak ada masalah pun. Kalau korang perasan dekat rim dia memang sangat berbeza daripada 330i, which is sport rim yang digunakan pada 330li ni dah lebih nampak sporty, lebih nampak berjiwa muda dan juga lebih nampak agresif. Ada 5 spoke lah dan spoke dia memang sangat besar. Walaupun dia punya rim tu dah bagi rim yang lebih handsome, cuma dia tak ada bagi brake caliper macam 330i yang berwarna biru macam M Sport punya logo tu kan. Sebab dia punya brake caliper hanyalah warna silver saja. So itu satu perubahan dan juga pengurangan yang aku rasa agak kecewa sikit lah dengan M Sport package untuk 330li ni. Dan pada bahagian tepi dia memang boleh nampak ada emblem M Sport kat sini. Dan tepi dia memang very identical macam G20 series, sama je. Cuma untuk model ni dia panjangkan sikit wheelbase daripada yang biasa. Dia panjangkan lebih 110mm, membuatkan ada ruang yang lebih besar dekat bahagian passenger belakang. Seperti 330i, dia punya ruang passenger belakang tu tidaklah besar sangat dan tidaklah terlalu kecil sangat. Dan dia just nice je, tapi still kalau orang yang berbadan besar ke ataupun maybe
orang-orang yang lebih berumur mungkin tak berapa nak selesa sangat duduk kat passenger belakang. Tapi yang ni dia lebih luas dan juga lebih selesa, dan itu satu add-on value yang dia letakkan pada 330 Li. So untuk bahagian belakang pula memang very identical, sama je macam 330i, cuma emblem model yang berbeza. So yang ni dia ada tulis 330 Li. Dan lampu belakang dia, benda yang aku suka sekali dengan 330 Li ni adalah dia punya 3D shape. Handsome gila babe. Dia kalau tengok macam City baru, bukannya ni tiru Honda City baru, tapi Honda City yang tiru 330i punya lampu belakang kan. Reflektor dia pun memang bukannya macam reflektor yang biasa, sebab biasanya kat bahagian bawah kan, tapi ni letak dekat bahagian atas sikit. So memang very unique. One more thing yang aku suka juga dengan Li ni adalah dia punya bahagian rear diffuser ni ataupun bahagian exhaust ni, dia letakkan macam sama je M340i punya rekaan rear diffuser ataupun exhaust. So exhaust ni memang very legit. So ada lubang kita boleh masuk exhaust. And exhaust dia bunyi bising juga sikit lah, tak ada bising sangat tapi boleh lah kan. So tak macam 330i, dia punya bahagian lubang exhaust tu bulat macam tu, biasa je. And then rear diffuser pun biasa. Dan sini macam ada satu lubang tapi bukannya lubang yang betul. So ini dia fake je. Fun fact, bonnet dia juga boleh dibuka menggunakan kaki saja. So macam tu, very simple. Tapi kalau tutup kena manually lah, tak boleh automatic. Aku tak cerita lagi kan pada bahagian lampu depan dia. Basically lampu depan ni menggunakan full LED dan dia ada running light DRL. Tapi DRL dia memang kontot dia sikit dekat sini bawah ni kan. Dia tak macam M340i, dia punya DRL tu lebih panjang sikit. But this one dia kontot sikit kan. So kalau nak bandingkan dengan BMW yang model sebelumnya 3 Series, dia punya DRL tu macam lebih kepada bulat sikit kan. Ada macam besar sikit, but this one is very small. Secara keseluruhan aku memang sangat puas hati dengan eksterior yang ada pada BMW 330Li ni. Memang very identical BMW punya design. Sangat mewah, maskulin, nampak agresif apa semua. Cuma ada cuma dia, interior dia tidaklah semewah macam Mercedes yang korang boleh nampak sekarang ni. Sangat-sangat mewah, futuristik, dengan penuh dengan lampu apa semua macam disco kan. Untuk bahagian interior dia, ada setengah individu yang cakap yang BMW ni dia punya interior agak outdated sedikit lah kalau kita nak bandingkan dengan Mercedes. Bagi aku personally, bila aku dah cuba bawa Mercedes E-Class ataupun A-Class yang baru, yes, aku boleh admit lah yang Mercedes punya interior tu lebih bagus, lebih cantik, lebih mewah apa semua. But bila aku dah cuba bawa 3 Series ni, at first aku rasa macam outdated sikit. Tapi bila lama-lama aku bawa 3 Series ni, aku rasa tidaklah outdated sangat pun. Sebab untuk bahagian dia punya driver ni memang rasa very eksklusif, rasa modern dan juga rasa mewah. Individu yang cakap macam tu mungkin sebab dia letak benchmark Mercedes tu yang paling tinggi sekali. So kalau nak bandingkan, memanglah Mercedes punya interior tu better. But this one is not bad juga sebenarnya. Tak adalah macam teruk sangat pun bagi aku. Basically bila aku dah cuba duduk dekat bahagian driver seat ni, memang aku perasan satu benda yang aku rasa menarik, iaitu skrin pada bahagian tengah dan juga bahagian aircon ni dia macam menghala sedikit kepada bahagian driver. So that's why BMW claim yang kereta diorang memang diorang cipta untuk driver's car dan memang memberi kepuasan kepada driver. So every button yang ada dekat bahagian tengah ni memang kita boleh nampak dan juga memang boleh senang faham. Very simple, very straightforward dan juga attention to details. Kalau rasa setiap material yang digunakan pada BMW 3 Series ni memang boleh rasa lah dia punya comfort, dia punya premiumness dia. So kat sini ada soft touch dekat bahagian dia punya dashboard, and then ada rekaan sisik ikan dekat bahagian kiri dan juga dekat bahagian tengah ni. So rekaan dia ni kalau orang yang macam tak boleh nampak sangat rekaan yang heavy macam ni, mungkin dia sakit mata lah. Tapi untuk aku okey je rekaan ni dengan ada texture yang memang sangat-sangat sedap. So basically kereta ni juga ada ambient light dengan 11 warna yang korang boleh ubah. So tak banyak warna lah, macam Mercedes banyak gila kan warna, tapi yang ni warna dia dalam 11 macam tu je boleh pilih. Bagi aku warna ambient light yang ada pada BMW ni, dia tidak terlalu striking sangat dan tidak terlalu mengganggu mata sangat. Sebab bila aku dah cuba bawa Mercedes A-Class waktu malam, memang mewah gila weh, memang macam meriah gila interior. Cuma sakit mata lah, dia rasa macam agak silau sikit dengan lampu dia apa semua, sepah lampu. But this one dia cool, dia relax, dia tenang je lampu dia kan. Even korang boleh adjust untuk dia punya ambient light tu dim sikit waktu malam, so dia tidak mengganggu mata korang. Dan juga dia memang sangat-sangat maskulin dan juga nampak lebih matang lah rekaan interior dia. So untuk bahagian tengah ni, dia masih ada gear knob yang berbeza sikit design dia berbanding dengan model sebelumnya. So gear knob pun memang very selesa dan dia bukannya macam
biasa gear knob yang korang dapat dekat kereta Jepun apa semua. So gear knob dia memang stick kat situ je, just gerak-gerak je. Dan untuk parking P dia kena tekan je dekat gear knob ni. So memang agak unik sikit. In fact dekat bahagian tengah ni still ada lah untuk adjustment untuk korang nak adjust everything dekat screen tengah ni. Dan screen tengah dia pun ada touchscreen untuk korang nak adjust everything mengenai kereta ni. Kat sini pun banyak juga button untuk korang nak back ke nak home apa semua kan. Untuk nak tarik handbrake, just ada parking handbrake ni, just tarik je dan juga tekan untuk dia punya release. Dan ada 3 jenis mode yang kita boleh tekan button kat sini. Actually button dia pun agak senang untuk kita nak access sebab dia ada macam satu garisan yang tebal untuk kita senang nak faham. Tanpa kita tengok, kita boleh tekan button dia. So ada Sport, Comfort dan juga Eco Pro. Dan biasanya by default memang dia akan pergi terus ke Comfort. Tapi kalau korang nak tukar ke Sport ataupun Eco Pro, just kena tekan button dan korang boleh set to individual punya setting lah. Dan kat sini juga ada auto parking. Actually kereta ni boleh parking sendiri, cuma kena ada cara dia lah. Meter cluster untuk bahagian driver dia adalah fully digital. Dan dia punya warna tu macam warna yang very dark lah. Dia tak macam terang, tak macam bright sangat. Dan dia very straightforward, tak messy sangat, tak banyak sangat benda-benda yang kalut-kalut. Dia memang very straightforward. Tengah kita boleh adjust sama ada map ataupun route preview. Meter macam ni aku lebih suka. Dia very straightforward dan tidak sakit mata untuk tengok sebab meter dia lebih kepada dark theme kan. And then every information yang kita perlukan semua ada dekat bahagian dia punya meter cluster. Even korang boleh adjust everything dekat bahagian screen ni. Dan untuk dia punya steering, aku rasa yang ni dia punya steering macam lebih tebal sikit. Dia lebih comfort dan ada M Sport punya logo dekat bahagian tengah ni. Horn dia pun memang besar gila sini. Aku tak pasti kenapa dia buat sebesar macam ni, tebal gila kot. And then ada every button yang kita perlukan dekat bahagian steering dia. Ada bahagian adjust volume, ada menu apa semua untuk cruise control dan pelbagai lagi. Satu penambahan yang aku paling suka sekali dengan BMW 330i ni adalah bahagian dia punya bumbung dia. So basically benda ni tak ada dekat 330i, 320i ataupun 330i, tak ada. Sebab untuk model ni memang dihaskan letakkan panoramic sunroof yang memang besar gila daripada depan sampailah ke belakang. So model ni kalau korang beli memang dapat macam ni. So panoramic sunroof ni memang best kalau cuaca sejuk ke cuaca mendung macam ni, ataupun dalam situasi yang maybe dapat view apa semua, ataupun ada anak korang nak main nak masuk keluar kepala apa semua kan. So benda ni memang best gila kalau orang yang memang sukakan panoramic sunroof. Tapi kalau orang yang tak apa suka ataupun cuaca tempat dia selalu panas apa semua, ada juga yang tak apa suka sebab dia bahang panas apa semua. Tapi so far aku pakai okey, tak ada masalah yang besar pun. Panas tu biasalah, cuaca Malaysia ni kalau tak ada panoramic sunroof pun still panas juga sebenarnya. So aircon dia memang sejuk, so tak ada masalah lah untuk aku bahang ke panas apa semua. Untuk bahagian seat depan dia, bagi aku ini satu kekurangan yang besar juga untuk aku secara peribadi. Sebab dia punya seat tu walaupun dia tukar seat yang memang nampak lebih mewah, iaitu warna mocha brown. Kalau korang tengok dekat bahagian pintu pun sama, ada warna mocha brown. Dia tak mendakap sangat sebab dia dah lebarkan sikit bahagian seat dekat bahagian sandar ni. So dia tak ada macam setting ataupun adjustment untuk dia dakap badan kita supaya badan kita tak ada pergerakan yang drastik sangat. So untuk seat dia ni lebih kepada comfort. So ditebalkan sikit seat and then dia selesakan sikit bahagian seat supaya tidak terlalu macam ketat, tidak terlalu stiff sangat. So basically kalau buat cornering memang badan tu akan gerak sikit lah. So itu satu perkara yang aku kurang sikit dengan seat untuk driver dan juga untuk passenger kat bahagian kiri ni. So kalau dia bagi seat macam 330i tu, aku rasa is much better. Bahagian passenger belakang ni, inilah dia punya kelebihan paling utama untuk 330li. Basically kalau kita nak bandingkan dengan 330i, tak adalah terlalu kecil sangat dan tidaklah terlalu besar sangat. Tapi yang ni dia memang besar gila, ruang kaki untuk passenger belakang. Tapi untuk orang yang pendek sikit, mungkin kaki tu tak sampai ke bawah sangat lah, mungkin terjongkit sikit. Sebab untuk yang seat belakang ni dia tebalkan sikit tau. Dia punya cushion membuatkan dia lebih selesa dan juga lebih eksklusif, lebih mewah. Penambahan yang menarik juga untuk bahagian seat driver ni, untuk bahagian belakang dia ada ambient light. So untuk 330i tak ada ambient light untuk bahagian seat belakang driver ni. Dan dia punya rekaan aircon vent dekat bahagian belakang pun dia memang berbeza sikit dan ada 2 USB-C port. Basically kereta ni banyak USB-C port instead of USB-A port. And then pada bahagian tengah ni pun dia ada buat perubahan sikit, iaitu dia punya cushion lebih tebal dan juga ada cushion yang macam extra sikit dekat bahagian atas ni. And selesa lah untuk letak tangan dan ada bahagian botol yang memang sangat berbeza dan juga lebih eksklusif lah. Ada macam silver finishing dekat bahagian tempat botol ni kan. Cumanya kekurangan yang besar manakala dia dah tebalkan bahagian cushion untuk seat belakang. So untuk seat dekat bahagian belakang ni tak boleh lipat ke bawah.
So basically untuk korang nak bawa barang-barang IKEA ke, nak bawa basikal semua, tak boleh turunkan seat belakang ni. So dia memang kaku kat sini je seat dia kan. So itu satu kekurangan yang besar untuk aku secara peribadi. Tadi aku dah cerita mengenai exterior dan juga interior kereta ni kan. Sekarang ni pada bahagian prestasi pula. So kalau cakap pasal prestasi kereta ni, aku rasa more than enough lah untuk aku secara peribadi. Sebab untuk kereta ni saja dia ada 258 horsepower dengan 400 Nm of torque dan juga gearbox 8 speed. Kereta ni menggunakan enjin 2.0 liter twin power turbo daripada BMW. So that's why power yang daripada kereta ni memang more than enough untuk aku 0 to 100 dalam masa 58 saat saja. So bila aku pakai comfort tu memang rasa dah laju dah, tapi bila aku pakai sport tu dia menarik-narik baik. Dia rasa pergi gila kot. So that's why aku tak berani sangat nak pakai sport mode dia. Biasanya aku akan pakai comfort ataupun Eco Pro saja. Tapi kalau korang rasa macam BMW 330i ni tak cukup laju lagi, maybe korang boleh consider untuk dapatkan M340i ataupun M3 Competition yang memang lagi tinggi dia punya torque dan juga horsepower dia. Dari segi pemanduan, kalau korang tanya aku, memang kereta ni tak ada turbo lag, and then pemanduan pun kalau tekan tu, kalau kita nak pergi memang rasa dia punya pergi macam mana. Memang sekejap je korang boleh dapat 200 km/h. Even masa aku driving dekat highway, aku tekan and then aku punya wife tegur, "Wish, dah 200 lah." Aku tak perasan dah 200 km/h. Sebab masa tengah drive tu memang terasa dia punya comfort tu lain macam. Tak terasa macam bawa laju pun. Tapi tengok meter, wow, dah 180, dah 200. So itu satu perkara yang aku rasa agak bahaya juga. So that's why kalau korang nak drive, make sure korang tengok meter tu kan. Dia punya comfort, dia punya kesesaan tu memang rasa stay je. Dia tidak goyang lah, tak ada rasa bunyi angin kuat sangat pun, semua tak ada. Satu perkara yang menarik lagi mengenai pemanduan untuk BMW 330li ni adalah kereta ni rear wheel drive, bukannya front wheel drive. So itu depends pada individu masing-masing. Ada yang suka rear, ada yang suka front. Tapi biasanya orang yang dah biasa rear, mungkin dia akan keep menggunakan rear wheel drive instead of front wheel drive. Sebab cara pemanduan tu ataupun pengalaman pemanduan tu memang sangat-sangat berbeza. Bila aku dah bawa kereta Honda CVT CP dan aku bertukar ke BMW ni, memang aku rasa pemanduan tu memang lagi best bawa rear wheel drive. So in terms of suspension dia, memang bagi aku bila aku dah bawa 330i dengan 330li ni memang totally very different. Sebab 330i dia punya suspension tu macam rasa keras tau. Dia macam sport suspension sikit. So kalau bawa dekat jalan-jalan kat dalam town yang ada lubang-lubang kecil-kecil sikit tu memang terasa gudu-gudu kan, macam kuda sikit. Tapi yang ni bila aku bawa dalam town, dia punya comfort tu memang lain macam. Perbezaan ni macam ni lah. Okay, 330i kalau korang bawa dekat dalam town ataupun dekat kawasan yang bumpy sikit, dia macam gudu-gudu sikit kan. Tapi untuk 330li ni, dia punya suspension dia macam lembut sikit, macam beralur sikit je kan. So antara kedua-duanya, aku rasa aku prefer 330li punya suspension. Sebab untuk pemanduan dia lebih rasa comfort dan passenger pun lebih rasa selesa. Tak terasa penat sangat kalau jalan jauh, ataupun tak terasa macam kepala tu tergantuk dekat bumbu atas je kan. Untuk 330i memang terasa lah dia punya suspension yang memang keras dan juga stiff lah. Aku macam tak apa nak gemas sangat suspension keras-keras ni. Kalau nak cakap pasal teknologi pemanduan, actually BMW 330li ni tak adalah macam banyak sangat teknologi yang power-power sangat, tapi still ada. Seperti cruise control, dia boleh drive sendiri, cuma tak boleh auto brake ataupun tak boleh follow sangatlah speed kereta depan kan. So dia static dekat speed yang kita set saja. Ada speed limit and then ada lane departure warning. So dia akan memastikan kita sentiasa berada dalam lane kita lah. So tak adalah macam kita ke kiri ke kanan sangat. So kalau kita macam nak ke kanan ataupun ngantuk apa semua, dia akan tolak balik steering kita dan keep dalam lane yang betul. BMW 330li ni juga dah siap ada dengan blind spot monitor dekat bahagian side mirror dia, kiri dan juga pada bahagian kanan. So kalau nak masuk simpang ke kiri ataupun ke kanan, so pastikan tengok dulu blind spot monitor tu, tengok ada lampu ke tak. Tak ada lampu, dah selamat dah untuk kita nak potong. Selain tu juga teknologi yang ada pada BMW 330li ni, seperti dia ada voice assistant Hey BMW. So tak banyak lah benda yang kita boleh buat dengan Hey BMW, tapi benda-benda yang penting macam nak turunkan tingkap ke, nak tukar aircon ke, nak tengok weather dan sebagainya ada. Fun fact, BMW 330li aku ni ataupun maybe model-model yang lebih kurang macam dia, ada 3 jenis kunci. So yang pertama adalah kunci yang biasa yang kita akan dapat, ada 2 kunci macam ni, and ada logo M Sport sikit dekat belakang ni. Dan yang kedua adalah digital card key. So digital card key ni korang boleh gunakan kad macam kad bank apa semua tu. So kad tu boleh unlock kereta dan juga boleh start engine menggunakan kad saja tanpa bawa kunci. So itu memang menarik gila, memang another level. Dan yang ketiga adalah digital key menggunakan smartphone saja. Dan aku difahamkan tak semua smartphone lah, ada a few model saja yang menyokong untuk digital key dekat smartphone. So tak payah bawa kunci, tak payah bawa kad, just bawa smartphone saja, korang boleh unlock
kereta BMW. So memang menarik gila kan, unlock dan juga start engine menggunakan smartphone saja. In fact, aku juga boleh sambungkan smartphone aku dengan kereta ni untuk aku start dia, untuk unlock, untuk lock, untuk buka lampu, aircon, dan aku boleh tahu lokasi kereta ni kat mana masa dia tengah drive ke, masa tengah parking apa semua, just menggunakan aplikasi BMW yang diorang dah bagi built-in sekali dekat dalam kereta tu dan juga dekat smartphone aku. Tapi tak silap aku, ada a few function yang memang korang nak kena bayar ataupun add-on lah. So itu tu benda yang aku agak kecewa sikit, kenapa tak bagi free juga benda tu. Dan harga dia pun not bad jugalah. Ada yang monthly, ada yang yearly dan juga ada yang one time. In fact, untuk Apple CarPlay ataupun Android Auto pun nak kena add-on juga dan kena bayar juga. So aku tak faham, dah beli kereta ratus-ratus ribu still kena bayar untuk benda-benda yang penting macam tu kan. So guys, secara keseluruhan aku memang sangat berpuas hati untuk pembelian BMW 330i ni. Dan kenapa tak beli 330i? Aku lebih suka kereta yang comfort dan juga khas untuk passenger, untuk rasa selesa juga. So that's why untuk yang 330i tu memang best juga sebenarnya, dan juga lebih nampak sporty lah untuk orang berjiwa muda. Tapi ya, aku nak kereta yang lebih besar sikit dan juga kereta yang lebih comfort sikit lah, khas untuk family aku. Sebab aku nak drive bukannya untuk aku seorang, tapi aku nak bawa family aku juga. So that's why aku nak kereta yang lebih comfort. So guys, aku rasa itu sahaja perkongsian aku mengenai BMW 330i yang terbaru yang aku baru beli ni. Aku upgrade daripada Honda Civic TCP aku. So far memang aku rasa sangat selesa kereta ni, sangat laju, mewah dan juga sporty, kena dengan jiwa aku. Everything yang aku nak pada semua kereta idaman aku ada dekat BMW 330i ni. So guys, itu sahaja perkongsian aku mengenai BMW 330i. Korang boleh kongsikan pendapat korang kat bawah komen, dan juga kalau korang memang seorang driver BMW 3 Series, korang boleh kongsikan pengalaman korang dengan BMW 3 Series korang dekat bawah komen juga. Jangan lupa untuk like, share, komen kat video ni, subscribe channel aku, dan jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Ciao.